Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk subtopik yang ketiga untuk bab 6, iaitu pembentukan imej oleh kanta. Okey, cikgu terus nak guna modul yang cikgu bagi kat kamu. Kamu boleh selak sambil-sambil cikgu terang. Okey. So kanta, kita ada dua jenis kanta, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okey, kanta cembung dan kanta cekung. Okey. Sekarang kita nak tengok apa yang membezakan kanta cembung dan kanta cekung. Okey, selain daripada bentuk dia, kanta cembung ni dia macam kembung sikit. Nampak kembung. Okey, kanta cekung dia macam ada curve di tengah. Okey, itu membezakan yang pertama. Yang kedua, dari segi titik fokus. Okey. Yang arrow anak panah ini menunjukkan sinar cahaya. Okey. So bila kita lalukan sinar cahaya melalui kanta cembung, kamu akan nampak kanta cahaya tu hasilnya akan menumpu pada satu tempat. So pada poin yang persirangan semua sinar cahaya tu kita panggil sebagai titik fokus, iaitu F. Okey, titik fokus kanta cembung kamu boleh nampak dengan clear. Bila kamu buat eksperimen, kamu akan nampak dengan clear titik fokus dia berada pada F. Okey, so itu kanta cembung. Kanta cekung pula, bila kamu tujukan sinar cahaya, kamu tak akan nampak titik F tu, sebab bila dia terbias, dia seolah-olah sinar cahaya itu mencapah. Okey, tapi bila kamu lukis sinar cahaya, kamu akan dapati seolah-olah sinar cahaya yang mencapah itu datang daripada satu titik. So untuk kanta cekung, cara untuk dapatkan titik F dia, kamu kena sambungkan semua sinar-sinar cahaya yang mencapah tu. Okey, nampak tak dia buat dash line di sini? So bila kamu sambung, kamu akan dapat seolah-olah ia datang daripada satu titik. Okey, so titik di mana dia datang itu kita panggil dia sebagai titik fokus. Benda yang sama tapi kedudukan itu berbeza. Okey. So untuk kata cembung titik fokus ni nyata. Maksudnya nyata tu kamu boleh nampak. Okey, bila benda yang nyata kamu boleh nampak. So kita boleh katakan panjang fokus dia adalah positif. So titik fokus dia boleh nampak sebab dia nyata. So panjang fokus bagi kanta cembung adalah positif. F adalah positif sebab benda yang nyata, so kamu boleh nampak. Okey, untuk kanta cekung dia dikatakan maya. Maya sebab kamu tak boleh nampak, tapi sebenarnya benda itu ada. Okey, so maya, benda yang maya kamu tak boleh nampak. So untuk panjang fokus bagi kanta cekung adalah negatif. Panjang fokus dia negatif sebab dia maya. So panjang fokus dia adalah negatif. Okey, itu tentang titik fokus bagi kanta cembung dan kanta cekung. Okey, so ini titik fokus F besar nah. Titik fokus kita labelkan sebagai F. Kalau panjang fokus, F kecil. Okey, next kita nak tengok apakah istilah yang kamu kena tahu untuk kanta. Okey, istilah ni penting untuk pengiraan dan juga nanti kamu kena lukis sinar cahaya yang melalui kanta. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istilah yang kamu kena
tahu dan faham di manakah kedudukannya. Kita mulakan ya. Okey, yang pertama adalah pusat optik, optical center. Kita labelkan sebagai O. Ini terletak di tengah-tengah kanta lah. Okey, maksud dia dekat sini, bila cahaya lalu, dia tidak akan dibiaskan. Kalau cahaya lalu di sini, dia tak akan terbias. Dia akan lalu straight saja. Itu optical center, pusat kanta. Okey, di tengah-tengah kanta. Okey. Paksi utama. Paksi utama adalah garis lurus yang melalui O dan pusat kelengkungan kedua-dua permukaan kanta. So, sini adalah paksi utama. Dia macam paksi X lah. So, paksi X axis tu adalah paksi utama. Syarat dia kena melalui O. Syarat dia kena melalui O. Dia tak boleh letak kat atas ni. Dia tak boleh letak kat sini. Dia tak boleh letak kat bawah. Syarat dia kena melalui O. Okey. Paksi kanta. Okey. Paksi kanta adalah garis lurus melalui O dan bersudut tepat dengan paksi utama. Garis lurus, okey, melalui O dan dia kena 90 degree dengan paksi utama. Itu nama dia paksi kanta. Okey, yang Y axis tu. Okey. Next, titik fokus. Titik fokus adalah titik pada paksi utama. Dia kena berada pada paksi utama. Okey, untuk cembung, cahaya akan menumpu. Untuk cekung, cahaya mencapah dari titik ini. So, titik fokus untuk cembung, dia berada di sini lah. Sini F dia. Okey, untuk kanta cekung, dia special sikit. Dia akan, F dia mungkin akan berada di sebelah sini. Sebab dia negatif. Okey, tapi dia punya label adalah sama. Okey. Next, jarak objek kita labelkan sebagai U juga. Jangan confuse dengan halaju awal. Sebab halaju awal, halaju akhir kita akan guna simbol yang sama. Okey, tapi jangan confuse. Kita tengok case ya. Okey, jarak objek U adalah antara objek dan titik pusat optik. So, sini daripada pusat optik O ke objek. Objek yang ni objek lah ni, arrow ni. Kita selalunya kita buat arrow saja untuk mewakili objek. So, jarak dari objek ke O kita labelkan dia sebagai U, iaitu jarak objek. Okey. Itu jarak objek. Jarak image. Jarak image kita labelkan sebagai V. Okay, jarak image adalah jarak antara image dan O. So, image ni objek. Ini yang terhasil image. Contoh ni dia bagi contoh image. So, jarak antara tempat image terbentuk dengan O kita labelkan sebagai V, iaitu jarak image. Image tu adalah selepas mengalami pembiasan tu. Maksudnya bila dia, nanti kita tengok macam mana cara untuk melukis image. Okay. So, next, panjang fokus F. Ni F kecil lah. Panjang fokus adalah jarak antara F dan O. Jarak antara F dan O. So, F, O. F, O. So, sini adalah F lah. Okay. So, sebelah sini pula, jarak antara jarak O dengan F. So, sini pun kamu boleh label sebagai F. Sini adalah 2F. Yang ini adalah kekal lah. Dia punya panjang, kalau sebelah sini 2 cm. So, daripada O ke F yang sebelah sini pun 2 cm juga. Dia adalah kekal, ikut panjang dia. Okay. So, kalau O ke F adalah F kecil. Okay. Next dia, kamu tambah lagi 2 cm. Ni contoh lah. Contoh ni kata O ke F 2 cm. Tambah lagi 2 cm. So, sini kita labelkan sebagai 2F. Sebab jarak dia daripada O adalah 2 kali ganda. Okay. Itu adalah pengenalan tentang istilah. Okay ya. Next, kita nak tengok cara untuk melukis sinar cahaya. Okay.
Kita tengok dia berbeza sedikit antara kanta cembung dan kanta cekung. Okey, sebenarnya dia ada 3 jenis sinar cahaya yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama, nampak ni daripada buku teks. Yang pertama kita tengok kanta cembung dulu. Okey, yang wajib dilukis, garis yang perlu dilukis, bukan wajib sebenarnya. Okey, yang first kali sinar cahaya itu satu garisan yang melalui pusat optik. Okey, ni kena straight line. Okey, satu. Sinar cahaya yang kedua, dia sinar yang selari dengan paksi utama dan terbias melalui titik fokus F. Okey, so kamu lukis satu garisan yang selari. Bila selari maksudnya jarak dia kena always sama lah daripada titik paksi utama. So selari, okey, bila sampai dekat paksi pot nama dia cikgu lupa. Paksi kanta, dia akan terbias dan wajib kena melalui titik F. So yang ni syarat-syarat yang perlu kamu ingat. Okey, untuk menjawab soalan lukisan kanta selepas ini. Okey. Yang ketiga, sinar yang melalui titik fokus F terbias selari dengan paksi utama. Okey, kali ni dia condong dari awal. Okey, dia kena melalui F sebelum kanta tu. Okey, terus kepada paksi kanta. Kemudian dia terbias. Hasil biasan tu perlu selari dengan paksi utama. Okey, beza lah yang ni dengan yang ni. Okey, beza lah. So, bila masa kita nak lukis yang ini, bila masa kita nak lukis yang ini, nanti cikgu akan tunjukkan untuk next. Okey, untuk kanta cekung, dia sedikit berbeza. Okey, yang nombor 1 ni sama. Okey, sinar cahaya kena terus melalui O. Okey, straight je macam ni. Okey, yang kedua, sinar yang selari dengan paksi utama terbias seolah-olah dari titik F. Okey, kali ni kamu tak tahu, sepatutnya untuk cembung kamu melalui F kan. Okey, kali ni untuk cekung dia seolah-olah datang daripada F. So cara nak buat macam mana? Kamu nanti cikgu tunjuklah. Okey, dia straight, kemudian dia seolah dia dicapahkan. Okey, dia tak turun ke bawah lah, sebab ni cekung. Untuk cembung dia turun ke bawah macam ni melalui F. Tapi untuk cekung dia berbeza sedikit. Okey. So C, sinar cahaya yang menuju titik fokus F terbias selari dengan paksi utama. Okey, dia seolah-olah nak pergi ke F. Okey, tapi dia tak pergi. Macam tu. Okey, cara nak lukis nanti kita tengok macam mana. Okey. So ada 3 sinar cahaya yang perlu kamu tahu syarat-syarat dia. Okey, 3 sinar cahaya untuk melukis pembentukan image. Nampak tak? Untuk melukis pembentukan image, kamu perlu guna 2 sahaja. Tak wajib guna ketiga-tiga. So ada 3 arrow ni. Untuk dapatkan pembentukan image tu di mana, kamu perlu guna 2 sahaja, 3 pula. Okey. Okey, nanti kita tengok cikgu tunjuk contoh macam mana kita nak lukis. Okey, next. Balik kepada kanta. Okey, yang ni dalam modul dia cerita macam mana nak lukis. Dia gunakan sinar cahaya yang first. Ni first. Yang ni sinar cahaya first dan sinar cahaya yang kedua. Ni kamu boleh rujuk balik kalau kamu lupa. So cara dia gunakan 2 sinar cahaya. Okey. Di bawah ini, yang ni dia dah buat kesimpulan mengenai ciri-ciri image yang terbentuk. Okey, yang ni tak apa, tinggal dulu. Nanti cikgu nak ajar next adalah cara untuk melukis pembentukan image.
Okey. Ni atas adalah kanta cembung yang gemuk ni, buncit. Oh sorry. Yang buncit ini. Okey, di bawah adalah kanta cekung. Okay, kita nak tengok cara untuk melukis imej bagi kanta cembung. Alamak, mana pensel? Oh, penselku hilang.